Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan satu Perintah Bayaran Keluar dan Bayaran Masuk 2020 atau Exit and Entry Charges Order 2020 akan dikuatkuasakan bermula 1 Ogos 2020. Perintah tersebut memberi kuasa kepada Pengawal Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk mengenakan caj ke atas setiap orang yang akan keluar dari atau masuk ke negara ini melalui pos-pos kawalan darat. Objektif utama pelaksanaan caj ini adalah untuk menyelaraskan bayaran dan caj-caj yang telah dikenakan dan berjalan pada masa ini kepada orang ramai yang keluar dari atau masuk ke negara Brunei Darussalam melalui udara dan laut. Dengan perintah tersebut juga ianya akan memansuhkan caj tol Jambatan Rasau Kuala Belait bermula dari tarikh 1 Ogos 2020. Caj ini akan dikenakan kepada semua warga negara termasuk warga negara Brunei Darussalam yang hendak keluar atau masuk ke negara Brunei Darussalam melalui pos-pos kawalan darat sama ada menggunakan kenderaan atau berjalan kaki dengan kadar caj sebanyak RM3 seorang bagi setiap satu hala perjalanan. Sebagai contoh, bagi perjalanan ulang-alik ke Miri Sarawak akan dikenakan bayaran RM6 seorang. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menyelaraskan caj yang dikenakan kepada orang ramai yang keluar dari atau masuk ke negara Brunei Darussalam melalui udara dan laut yang telah pun berjalan pada masa ini. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pelaksanaan Perintah Bayaran Keluar dan Bayaran Masuk 2020 atau Exit and Entry Charges Order 2020 yang akan dikuatkuasakan mulai 1 hari bulan Ogos 2020. Bermula tarikh ini juga, caj dan perkhidmatan tol Jambatan Rasau Kuala Belait akan dimansuhkan. Perintah ini memberi kuasa kepada Pengawal Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk mengenakan caj perkhidmatan CAP pada kadar RM3 Brunei seorang bagi setiap perjalanan keluar dari atau masuk ke negara ini melalui pos-pos kawalan darat yang dikenakan kepada kesemua warga negara termasuk warga negara Brunei Darussalam sama ada menggunakan kenderaan ataupun berjalan kaki pedestrian. Bermula 1 Ogos 2020, pendaftaran, permohonan dan pembayaran caj perkhidmatan CAP boleh dibuat melalui Exit and Entry System EES yang dikendalikan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. EES ini akan menggantikan Vehicle Exit Entry System VES yang mana sebelum ini digunakan bagi permohonan keluar dan masuk kenderaan melalui pos-pos kawalan darat di negara Brunei Darussalam. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau menghadapi sebarang kesulitan semasa membuat pendaftaran dan permohonan, anda boleh email kepada info@customs.gov.bn atau layari laman sesawang www.bdnsw.gov.bn dan memuat turun soalan-soalan lazim, frequently asked questions atau manual guide pendaftaran. Anda juga boleh menghubungi kaunter perkhidmatan pelanggan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di talian 238231 atau 832371 semasa waktu pejabat ataupun dengan menghubungi hotline pos-pos kawalan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja seperti berikut. Caj perkhidmatan di bawah Perintah Bayaran Keluar dan Bayaran Masuk 2020 adalah dikecualikan bagi beberapa kategori. Kita ikuti perinciannya.
Bagi memberitakan lebih lanjut mengenai perintah bayaran keluar dan bayaran masuk 2020, pagi tadi diadakan jeraiwara di Dewan Persidangan Kuala Belait. Jeraiwara melibatkan sesi taklimat yang disampaikan oleh Dayang Suraya binti Haji Jaidin, Setiausaha Tetap Prestasi dan Korporat Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin dan Yang Berhormat Awang Hanafi bin Muhammad Siput, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi daerah temburung, jeraiwara dijadual diadakan pada Sabtu ini 11 Julai di Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Bagi daerah Tutong, jeraiwara akan diadakan pada hari Isnin 13 Julai di Dewan Utama Kompleks Kemasyarakatan Daerah Tutong. Manakala bagi daerah Brunei dan Muara, jeraiwara akan diadakan selama 3 hari iaitu pada 14, 16 dan 18 Julai 2020 di Dewan Teater Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Jeraiwara ataupun roadshow adalah merupakan satu aktiviti pemberitaan iaitu inisiatif Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Kastam dan Eksas Diraja, iaitu mengenai dengan charge perkhidmatan ataupun ringkasnya CAP yang akan dikenakan kepada semua warga negara dan warga negara asing yang masuk melalui negara Brunei Darussalam, iaitu melalui pos-pos kawalan darat. Pos-pos kawalan darat yang dimaksudkan adalah seperti pos kawalan imigresen Sungai Tujuh, pos kawalan imigresen Kuala Lurah, pos kawalan imigresen Labu dan juga kompleks pemeriksaan ujung jalan di daerah Temburong. Dalam masa yang sama, pemberitaan ini juga akan diadakan di keempat-empat daerah ataupun ketiga-tiga daerah yang lain. Sistem ini yang dipanggil CAP charge perkhidmatan ini akan bermula pada 1 hari bulan Ogos 2020 ini. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak bagi membantu kerajaan ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Kesihatan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sumbangan yang diberikan berupa PCR test kits Allplex 2019 and COVID assay bernilai lebih $15,000 Amerika daripada Paul Bay, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Dalim Industrial Limited. Juga hadir Puan Yang Terutama Yon Yun Bong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. Pemilik Galeri Rainforest, Datuk Paduka Awang Haji Shofri bin Abdul Ghaffur pula menyumbangkan cek bernilai RM10,180. Manakala kelengkapan perlindungan diri PPE bernilai RM120,000, 8 buah mesin pencuci pakaian dan pelbagai peralatan perubatan serta peralatan mandian disumbangkan oleh Peradian Group terdiri daripada Dayang Lailatul Zubaidah binti Haji Muhammad Hussein, Farah Health and Nursing Care Sdn Berhad, Dayang Nur Hafizah binti Rashid, Big BWN Project dan Dayangku Kamariah binti Pengiran Duraman, Kunyit Lodge PN. Sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat bagi sama-sama menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini, sejumlah 60 unit kerusi roda disumbangkan kepada Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Richard Chuang, Pengarah Urusan Golden Corporation Sdn Berhad, Andrew Lee, Wakil Pejabat Kebudayaan dan Ekonomi Taipei di negara ini, Yap Ong Chuan, Pengerusi Persatuan Perniagaan Taiwan di negara Brunei Darussalam dan Chia Yit Fat, Naib Pengerusi Persatuan Graduan Taiwan Brunei Darussalam. Kesemua sumbangan diterima oleh Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, tiada kes jangkitan baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Perkara tersebut dinyatakan dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini. Sementara itu, tiada kes aktif dilaporkan dan 3 kes kematian dan kes yang sembuh juga kekal 138 orang.
Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatari seramai 354 orang dan jumlah yang menematkan pengasingan diri mandatari sejak bulan Mac 2020 ialah seramai 3,086 orang. Sementara dalam tempoh 24 jam yang lalu, jumlah ujian yang dijalankan adalah sebanyak 377 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 32,878 ujian. Untuk makluman lanjut dan kembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Beberapa konsultan dilantik bagi menjayakan projek-projek rancangan kemajuan negara ke-11 di bawah Jabatan Kerja Raya. Laporannya selepas ini, teruskan bersama kami. Kementerian Pembangunan telah melantik 9 konsultan bagi menjayakan projek-projek rancangan kemajuan negara ke-11 di bawah Jabatan Kerja Raya. Sebelum itu, pagi tadi berlangsung majlis penandatanganan perjanjian pelantikan konsultan bagi projek-projek Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Berakas. Perjanjian dimeterai oleh Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan dan wakil-wakil konsultan. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Pita perunding sendirian berhad dilantik bagi menaik taraf loji rawatan Kumbahan Gadong Fasa 2, Pintu Malim dan stesen-stesen pengepam pembentungan. Bolton Hennessy sendirian berhad dilantik bagi pembinaan jejambat di Lebuh Raya Muara Tutong, Persimpangan Perumahan Kampung Lugu. Osman and Associates Consulting Engineers pula dilantik bagi menaik taraf loji rawatan agis-agis daerah Blyth dan mengganti atau memindah paip-paip utama yang lama bagi semua daerah, paip utama Jalan Ban, Jalan Tutong, daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, arkitek Haza dilantik bagi Plan Induk Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Sepakat Setia Perunding Brunei Sendirian Berhad pula dilantik bagi projek Plan Induk Akademi Pasukan Polis. Manakala bagi projek Universiti Teknologi Brunei fasa keempat, Sekolah Matematik dan Sains Terapan, 4 konsultan telah dilantik, terdiri daripada arkitek Urus Reka, Adwan and Associates, Sepakat Setia Perunding Brunei Sendirian Berhad dan Hanafi Consultant. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Upacara pengibaran bendera negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ketua Kampung Imam Manis. Yang Berhormat menerima bendera daripada Dr. Awang Haji Abdullah Hanif bin Orang Kaya Dinda Haji Saman, Pemangku Penghulu Mukim Sengkurong. Acara disusuli dengan upacara menaikkan bendera dengan diiringi lagu kebangsaan. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pula mengadakan upacara menaikkan bendera sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia di Ibu Pejabat Persatuan Berkenaan di Kampung Anggrek Desa. Upacara menaikkan bendera diketuai oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Ia merupakan salah satu daripada upacara tahunan yang melibatkan penyertaan persatuan. Aspek kebajikan, kesejahteraan serta kemudahan rakyat dan penduduk negara ini terus-menerus mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Ini termasuk penggunaan perumahan dan tanah kurnia rakyat jati serta pencen tua.
Rakyat dan penduduk negara ini merafakkan kesyukuran dan doa sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 tahun. Kesejahteraan rakyat penduduk negara ini memang turut menjadi perhatian baginda. Seperti mengurniakan bantuan-bantuan yatim, golongan berkemampuan yang kurang berkemampuan dan memberikan perubatan secara percuma, macam-macam lagi lah bantuan kewangan yang telah dihulurkan oleh kerajaan menyediakan tempat-tempat kediaman bagi rakyat dan penduduk dengan menikmati taraf hidup yang selesa. Di atas perkenan ke bawah Duli juga kami masa ini sudah menerima pension tua. Alhamdulillah, anitah yang ada dibuat di negara Brunei Darussalam yang rakyatnya menikmati kenikmatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkenankan ke bawah Duli untuk dilanjutkan usia, diberikan kesehatan yang sebaik-baiknya, bahagia bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, banyak kemudahan diberikan sejak pemerintahan baginda, seperti diadakan bantuan dan ilang. Dengan bantuan yang diberikan, dapatlah meringankan beban orang yang susah dan yang benar-benar memerlukan. Para penjaja di tamu mingguan Pasar Neka Seria dan Kuala Belait hari ini dibenarkan untuk menjalankan perniagaan setelah ditutup selama 3 bulan susulan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dayan Nadia binti Haji Idris, Pegawai Bandaran Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria, menjelaskan para penjaja di kedua-dua Pasar Neka disatukan dan ditempatkan di bangunan Pasar Neka Seria, Jalan Lorong 3 Selatan Seria mengikut kumpulan yang telah dijadualkan. Inisiatif permulaan pembukaan semula tamu mingguan ini ke dalam bangunan Pasar Neka Seria adalah kerana mengambil kira keperluan pengawalan dan penjarakan sosial mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan. Pihak Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria berharap agar para penjajah dan orang ramai akan sentiasa mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan dan garis panduan daripada Kementerian Kesihatan dan juga sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Kami itu sangat gembira sebab dapat bertamu, sebab kami selalu tamu di arah Padang kan. Anik kami di dalam rumah ni berasa gembira sekali. Terima kasih semua. Perasaan kami ipil lah, sudah berdagang balik. Dalam pelaksanaan pelan de-eskalation fasa ketiga, tamu-tamu mingguan di bawah kawalan Jabatan Bandaran Tutong mula beroperasi hari ini setelah ditutup sejak Mac lalu. Tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong dibuka setiap hari Khamis dan Ahad dengan langkah-langkah yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan seperti pemeriksaan suhu badan, mengimbas kod QR dan hanya pelanggan yang mempunyai kod berwarna hijau dan kuning sahaja yang dibenarkan masuk. Pembukaan tamu mingguan ini beroperasi pada kadar keramaian penjaja 50% dari jumlah kapasiti biasa pada ruang berniaga tamu berkenaan pada satu masa. Pembukaan tamu mingguan ini dilaksanakan mengikut penjadualan berjaja mengikut kumpulan yang diselaraskan oleh pihak Jabatan Bandaran Tutong dan dilaksanakan secara bergilir. Pada pelaksanaan fasa ketiga de-eskalation ini, Jabatan Bandaran Tutong ada menyediakan kadar 50% daripada kadar biasa, iaitu 2 kumpulan telah dipilih. Kumpulan pertama akan berniaga pada minggu ini, pada hari ini dan hari Ahad, dan kumpulan kedua akan berniaga pada minggu hadapan, pada minggu kedua, hari Khamis dan hari Ahad. Pada minggu ketiga, kumpulan pertama lagi akan memulakan perniagaan dan seterusnya kumpulan 2 secara bergilir-gilir. Selaku seorang penjaja yang berjual di Tamu Tutong ini, saya rasa sangat-sangat bersyukur sekali setelah dikabarkan yang kami dapat berjaja. Sangat-sangat gembiralah, alhamdulillah dibenarkan berjual walaupun mengikuti 2 bahagian, iaitu grup A dan grup B.
Alhamdulillah kami mengikuti apa yang disarankan garis pandunya untuk kebaikan bersamalah juga. Perkhidmatan Televisyen Brunei, Radio Televisyen Brunei genap usianya 45 tahun hari ini. Dengan usianya lebih 4 dekad itu, perkhidmatan Televisyen Brunei semakin matang dan bergerak maju melalui pelbagai perubahan, pembaharuan dan cabaran. Menerusi usianya, perkhidmatan televisyen dengan penuh dedikasi berjaya menghasilkan produk-produk yang terbaik dan dapat menarik minat masyarakat di negara ini untuk mengikuti siaran televisyen RTB. RTB terus berusaha meningkatkan kuantiti dan memperbaiki kualiti bukan sahaja produk-produknya, malah perkhidmatannya. Ini bukan sahaja dari segi kuantiti dan kualiti program bagi memenuhi citarasa masyarakat penonton, tetapi juga kualiti teknikal siaran. RTB kini telah berhijrah sepenuhnya kepada siaran digital HD bermula 1 Januari 2018. Hasil kajian penonton tahun 2018-2019 mendapati sejumlah 87% masyarakat di negara ini mengikuti siaran televisyen RTB berbanding dengan tahun 2017-2018 ialah 86%, meningkat dengan kadar 1%. Dari aspek kadar tontonan, menurut saluran, kebanyakan masyarakat negara ini menonton RTB Perdana sebanyak 66% berbanding dengan RTB Aneka hanya 55% dan RTB Sukma Indra 33%. Kajian penonton tahun 2018-2019 juga mendapati bahawa dari keseluruhan rancangan yang diterbitkan, berita merupakan rancangan yang paling banyak penontonnya iaitu 73% dan diikuti program siaran langsung acara-acara kenegaraan iaitu 54%. Perkhidmatan Televisyen Brunei RTB terus mengorak langkah sejajar dengan visi RTB untuk menjadi organisasi media yang utama dan dinamik dalam pembangunan negara. RTB berperanan sebagai wadah pembangunan negara melalui perkhidmatannya yang mencakupi berbagai bidang utama. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan trend semasa, RTB terus mempertingkatkan kapasiti operasi teknikal dengan mengadakan perkhidmatan yang membolehkan penonton dapat mengikuti siaran televisyen melalui multi-platform terutamanya melalui smartphone dan juga perkhidmatan online streaming bagi acara-acara kenegaraan. Adalah dihasrat perkhidmatan televisyen Brunei terus maju jaya untuk bergerak dan melaksanakan langkah-langkah kemajuan RTB dalam menyahut cabaran dengan kemajuan teknologi serta ekspektasi dan harapan penonton yang tinggi serta dapat memberi impak yang positif kepada pembangunan negara. Aktiviti berjaja semasa program Bandarku Ceria akan diadakan semula dengan langkah-langkah pelaksanaan Plan De-eskalation bermula Ahad ini, 12 Julai 2020. Setiap penjaja yang beroperasi semasa program Bandarku Ceria adalah dikehendaki untuk mengikuti syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan seperti berikut. Kawasan yang dibenarkan untuk berjaja hanya dihadkan di kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Penempatan dan jumlah petak jualan adalah terhad yang akan dibuat secara berkumpulan dan penjarakan kemah-kemah jualan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Penjaja hanya dibenarkan menggunakan kemah berukuran 10 kaki kali 10 kaki dengan penjarakan 3 meter antara kemah. Penjaja hendaklah membuat pendaftaran ke Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan untuk mendapatkan petak yang dikhaskan secara mingguan. Pendaftaran petak jualan adalah secara first come first serve dan pendaftaran bermula pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu secara mingguan tertakluk kepada perubahan semasa. Pendaftaran hanya dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 18 tahun ke atas dan pemohon hendaklah membawakan pengenalan asal semasa pendaftaran untuk pengesahan. Setiap penjaja hanya dibenarkan untuk memohon bagi satu pendaftaran sahaja dan pendaftaran tidak boleh dipohonkan melalui wakil. Penjaja yang tidak berdaftar adalah tidak dibenarkan untuk berjaja. Orang ramai yang berminat bolehlah mendapatkan borang pendaftaran bagi aktiviti berjaja semasa program Bandarku Ceria di Pejabat Kompleks Tamu Kianggeh pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi dan 2 petang hingga 4 petang. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan di talian 717-9900.
Mengambil kira situasi jangkitan COVID-19 di negara ini yang masih dalam langkah berjaga-jaga dan atas nasihat Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam siaran medianya maklumkan acara larian Hari Kebangsaan ke-36 anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan adalah dibatalkan. Sebelum itu, para peserta yang belum mengambil baju larian Hari Kebangsaan boleh mendapatkannya di Urustia Larian Kebangsaan Bahagian Sukan tingkat 6 bangunan Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Tempoh pengambilan dibuka sehingga hari Rabu 22 Julai 2020. Seorang lelaki tempatan mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini atas 2 pertuduhan di bawah Seksyen 292 dan 1 pertuduhan di bawah Seksyen 506 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Abdul Majid bin Awang Haji Bini berumur 27 tahun didapati melakukan kesalahan dengan memuat naik gambar-gambar tidak senonoh seorang wanita yang dikenalinya dalam laman sosial dan jenayah ugut. Jika didapati bersalah, tertuduh boleh dijatuhi hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara selama 2 tahun bagi kesalahan pertama dan denda maksimum RM30,000 dan atau 5 tahun penjara bagi kesalahan seterusnya di bawah Seksyen 292 dan 3 tahun penjara dan denda atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 506.